Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Kamal Azmi bin Abdul Rahman. Saya daripada Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Program Pengajian Akidah dan Agama. Saya juga berkhidmat di Pusat Pengajian Teras PPT USIM. Jadi untuk projek kali ini kami membangunkan e-gamifikasi Minecraft. E-gamifikasi Minecraft ni kita bangunkan yang dinamakan dengan dunia falsafah Islam. Jadi dunia falsafah Islam ni kita bangunkan untuk mahasiswa, mereka yang mengambil subjek falsafah Islam, yang mana subjek ini adalah subjek wajib bagi pelajar-pelajar yang mengambil jurusan Usuluddin ataupun pengajian akidah. Jadi melalui pembangunan e-gamifikasi Minecraft, dunia falsafah Islam ini dia boleh membantu pengajar dan juga pelajar yang mempelajari ilmu falsafah Islam supaya dapat mempelajari ilmu ini dalam metodologi yang berbeza, iaitu dengan cara bermain game, iaitu game dunia falsafah Islam. Dunia falsafah Islam di dalam Minecraft ini kami bangunkan dengan mengambil inspirasi Kota Baghdad yang mana berlaku perkembangan pesat falsafah Islam pada abad pertengahan. Jadi dunia tersebut dan juga bangunan-bangunan yang kita letak dalam Minecraft ini mengambil inspirasi daripada bangunan-bangunan juga yang ada pada Kota Baghdad. Objektif utama bagi pembangunan kursus ini ataupun Minecraft dunia falsafah Islam ini adalah untuk membantu pelajar dan juga pengajar falsafah Islam, yang mana kita tahu falsafah Islam ini merupakan subjek yang perlu yang mempunyai banyak maklumat dan data yang perlu diingati seperti nama tokoh dan juga nama kitab. Jadi melalui permainan ini kita dapat membantu pelajar dan juga pengajar supaya pelajar-pelajar terutamanya dapat memahami tentang pengenalan falsafah Islam, dan seterusnya dapat membantu pelajar untuk mengenali nama tokoh, mengingati nama tokoh dan karya-karya mereka. Seterusnya pelajar-pelajar juga dapat memahami pemikiran mereka dan mengingati bentuk-bentuk pemikiran dan istilah falsafah yang mana kita telah masukkan di dalam Minecraft dunia falsafah Islam. Melalui permainan dunia falsafah Islam ini juga pelajar-pelajar dilatih untuk mengekalkan sifat amanah dan jujur termasuk integriti, kerana ujian dan penghasilan main portfolio berdasarkan kepada pembelajaran sendiri pelajar. Kemudian pada masa yang sama kita juga menekankan elemen-elemen Yusim Cemerlang dan Yusim Disayang, dan di akhir permainan pelajar-pelajar akan melihat ataupun memahami tentang kecemerlangan ataupun pencapaian Yusim, dan pada masa yang sama untuk melihat Yusim ini dalam kerangka yang lebih luas, iaitu Yusim Cemerlang dan Yusim Disayang. Dalam perkembangan dunia semasa, terutama sekali era globalisasi dan revolusi industri 5.0, maka pembelajaran kaedah pengajaran juga menerima pengaruh pada kaedah-kaedah pembelajaran dalam talian atau atas talian. Dengan itu, contohnya di USIM kita ada kaedah pembelajaran PTG ataupun pembelajaran terada gajian. Melalui kaedah ini, maka kita menyediakan platform aktiviti atas talian yang mana pelajar-pelajar dan juga pengajar dapat gunakan kaedah pembelajaran e-gamifikasi melalui penghasilan dunia falsafah Islam ini dalam pembelajaran kursus falsafah Islam. Oleh itu, pembangunan Minecraft dunia falsafah Islam ini kumpulan sasarannya adalah pensyarah ataupun pengajar dan juga pelajar-pelajar yang mengambil jurusan akidah ataupun Usuluddin yang mengambil kursus falsafah Islam. Namun demikian, game Minecraft dunia falsafah Islam ini juga sesuai digunakan oleh orang-orang awam, terutama remaja ataupun belia yang berminat untuk memahami tentang falsafah Islam. Dari segi pembangunan Minecraft dunia falsafah Islam, kami ahli penyelidik ataupun pembangun telah menggunakan kaedah ADI atau ADDIE, yang mana kita melakukan kajian keperluan bagi pembangunan, kemudian kita membangunkan proses binaan dan juga kandungan kepada Minecraft dunia falsafah Islam. Setelah itu kita juga menjalankan simulasi ataupun uji cuba dunia falsafah Islam ini kepada pelajar-pelajar ataupun mahasiswa yang mengambil kursus falsafah Islam dalam kalangan mahasiswa jurusan pengajian akidah dan agama.
Berdasarkan kepada maklum balas kepada simulasi juga, kita mendapati bahawa permainan Minecraft dunia falsafah Islam ni sebaiknya dimainkan dengan ada pembantu ataupun facilitator. Jadi pada masa akan datang, pelaksanaan Minecraft dunia falsafah Islam ni kita akan buat pada aktiviti atas talian ataupun PTG, yang mana saya akan melantik atau saya sendiri bersama pelajar akan menjadi facilitator dalam kaedah pelaksanaan tersebut, di mana pelajar-pelajar akan bermain secara atas talian dan saya bersama pelajar yang dilantik sebagai facilitator akan monitor aktiviti-aktiviti tersebut. Kerana pada bahagian akhir pelajar akan menjalani satu kuis yang mana ada ditetapkan di dalam dunia falsafah Islam dan akan menghantar portfolio masing-masing yang mana menunjukkan bahawa mereka telah mempersiapkan ataupun memudahkan semua aktiviti yang ada dalam dunia falsafah Islam. Dalam pembangunan Minecraft dunia falsafah Islam, saya sebagai penasihat, dan dalam kumpulan saya ni ada 5 orang pelajar, yang mana ketua kumpulan ini adalah pelajar yang bernama Nik Muhammad Firdaus, kemudian penolongnya adalah Sharifah Nazirah, kemudian kita ada Asfar, Tarmizi dan juga Siti Khadidah. Jadi pelajar-pelajar inilah yang bersama-sama dengan saya membangunkan dunia falsafah Islam. Nama saya Nik Muhammad Firdaus Hilmi bin Abdul Wahab. Saya merupakan pelajar Universiti Sains Islam Malaysia dari kos Akidah dan Agama. Saya di sini untuk membentangkan elemen efisien dan praktikal di dalam produk kami. Baiklah, yang pertama, produk kami sangat sesuai digunakan dalam perkuliahan kerana produk kami merupakan produk inovasi pembelajaran yang sangat efektif dalam menarik minat pelajar untuk mendalami subjek falsafah Islam. Yang kedua, produk kami sangat mesra pengguna. Produk kami boleh digunakan oleh pelbagai peringkat umum kerana arahan dan manual permainan menggunakan perkataan-perkataan yang mudah difahami. Selain itu, bahan seperti flowchart praktikal dan nota tokoh juga disediakan dengan menarik dan mudah untuk difahami. Yang ketiga, produk kami menyediakan masa permainan yang sangat fleksibel. Permainan yang disediakan dalam dunia falsafah ini tidak mempunyai masa yang tetap. Setiap sesi permainan bergantung kepada hos permainan untuk menetapkan jangka masa sesebuah sesi permainan. Saya Muhammad Azfar bin Abdul Malik, merupakan pelajar kos Akidah dan Agama, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. Baiklah, saya akan membentangkan elemen kreativiti dan inovasi yang terdapat dalam produk kami. Yang pertama, produk kami mempunyai kepelbagaian pembinaan yang menarik dan unik. Dalam produk kami mempunyai gabungan pembinaan bangunan terkini iaitu bangunan pusat Islam dan bangunan terdahulu seperti Rumah Kebijaksanaan, Universiti Kota Falsafah, Masjid Jami', Hospital Besar dan Istana Kehakiman. Yang kedua, produk kami membawakan suasana zaman yang berbeza daripada zaman semasa. Kami bawakan suasana zaman kegemilangan falsafah Islam terdahulu ke dalam dunia Minecraft ini, di mana kami masukkan tokoh-tokoh falsafah Islam dan bangunan-bangunan terdahulu yang tidak pernah dilihat atau diketahui oleh pemain. Yang ketiga, produk kami mempunyai kaedah permainan yang unik dan menarik. Permainan yang telah disetkan dalam dunia falsafah Islam ini menggabungkan beberapa kaedah, contohnya bergambar dengan tokoh falsafah Islam utama seperti Al-Kindi, Imam Ghazali, Ibn Arabi, Ibn Rushd dan Ibn Sina. Mencari kunci yang dipegang oleh tokoh utama dan menjawab kuis berkenaan USIM dan dunia falsafah Islam. Selain itu, kami bawakan juga sejumlah besar tokoh-tokoh falsafah Islam sebagai orang awam yang berada di sekitar dunia falsafah ini. Dengan ini, pemain boleh berbual dan mempelajari latar belakang secara ringkas berkenaan tokoh-tokoh tersebut sepanjang pengembaraan. Saya Muhammad Tarmizi bin Ibrahim, mahasiswa pengajian Akidah dan Agama Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. Baiklah, saya akan menerangkan secara ringkas mengenai perjalanan permainan. Pemain terlebih dahulu perlu mengetahui 9 lokasi yang mereka perlu lalui sepanjang permainan. Ke-9 lokasi tersebut mereka perlu lalui mengikut urutan. Lokasi yang pertama iaitu Kompleks Islam Tuanku Mukris. Lokasi yang kedua, Rumah Kebijaksanaan. Lokasi yang ketiga, Hospital Besar. Lokasi yang keempat, Universiti Kota Falsafah. Lokasi yang kelima, Masjid Jami'.
Lokasi yang keenam, Istana Kehakiman. Lokasi yang ketujuh, Ruangan Cabaran. Lokasi yang ke-8, Galeri Yusim Disayang. Dan terakhir, akan kembali ke Kompleks Islam Tuanku Mukris. Pemain akan ditugaskan untuk mempelajari dan memahami pemikiran falsafah Islam melalui tokoh-tokoh falsafah yang telah kami pilih. Sebagai rekod, pemain perlu bersuah foto bersama tokoh falsafah tersebut. Untuk memastikan turutan lokasi diikuti oleh setiap pemain, pemain perlu mendapatkan kunci di beberapa lokasi terpilih untuk memastikan mereka berjaya melepasi lokasi yang seterusnya. Saya Siti Khadijah Mati Azriri. Saya merupakan pelajar daripada kos Akidah dan Agama, dan hari ini saya akan membentangkan kepada kalian tentang tokoh dan bangunan dalam permainan Minecraft yang kami jalankan. Dalam permainan ini, peserta akan melalui beberapa bangunan yang telah dibina, iaitu di antaranya adalah Hospital Besar, Universiti Kota Falsafah dan Istana Kehakiman. Universiti Kota Falsafah diambil daripada Universiti Nizamiah, iaitu merupakan salah satu institusi pengajian tinggi pertama di dalam dunia Islam. Institusi pendidikan tinggi tersebut telah didirikan oleh Khawaja Nizam Al-Mulk pada abad ke-11 di Iran. Istana Kehakiman telah dibina daripada idea pemain mengikut konsep daripada pensyarah. Bangunan ini meliputi blok pentadbiran, 2 menara, dan ia dicipta dengan menggunakan sentuhan reka bentuk Moore. Hospital Besar merupakan hospital yang telah diambil daripada seni reka bentuk Hospital Bin Marsan ataupun yang dikenali sebagai Dar Al-Shifa yang terletak di Turki. Hospital tersebut telah memiliki beberapa buah bilik yang di antaranya adalah bilik ward, bilik farmasi, bilik Ibnu Sina dan bilik mesyuarat. Nama saya Nur Syaifah Nadira binti Muhammad Khairi, pelajar USIM, Pengajian Akidah dan Agama tahun 4. Saya akan membentangkan mengenai beberapa buah bangunan yang telah kami bangunkan di dalam dunia falsafah Islam. Bangunan yang pertama adalah bangunan Kompleks Islam Tunku Mukris. Replika ini diinspirasikan sepenuhnya daripada bangunan asal KITM yang terletak di USIM. Keindahan setiap struktur binaan Kompleks Islam Tunku Mukris yang diinspirasikan ini adalah bagi melambangkan Universiti Barokah USIM. Seterusnya adalah Rumah Kebijaksanaan yang diinspirasikan daripada keagungan Baitul Hikmah pada zaman keemasan Islam yang terletak di kota Baghdad. Dalam bangunan ini, peserta akan berjumpa dengan Al-Kindi dan beberapa tokoh falsafah yang lain serta mengenali sedikit tentang latar belakang mereka. Seterusnya adalah Masjid Jami'. Masjid Jami' iaitu salah satu penciptaan megah dalam dunia falsafah Islam yang diinspirasikan daripada masjid dan makam agung Ibnu Arabi. Setiap struktur binaan bangunan ini dipilih secara teliti supaya dapat mengekalkan keunikan seni bina kerajaan Mamluk dan Utsmaniyah ini walaupun di dalam dunia digital. Sebagai penutup, saya sebagai penasihat, saya berpuas hati dengan Minecraft dunia falsafah Islam yang telah kami bangunkan, dan besarlah harapan saya agar Minecraft ini dapat digunakan oleh saya sendiri dan juga pensyarah-pensyarah yang akan dipertanggungjawabkan bagi kursus falsafah Islam, dan mungkin juga boleh digunakan oleh pengajar-pengajar yang mengajar falsafah Islam di luar USIM, di universiti awam yang lain ataupun swasta. Dan saya yakin melalui kaedah pembelajaran e-gamifikasi, dia dapat memberikan pelajar pengalaman baru dalam belajar falsafah Islam yang kebiasaannya menggunakan nota-nota, buku-buku